menyegarkan sayuran hijau itu. Dan wa mithlun nifaq fi kamathal qarha, manakala sifat nifaq di dalam hati itu seperti luka yang meruhal qaid wal dam, luka menjadi semakin busuk. Apa dia? Dengan bertambahnya al-qaid, nama dan juga darah. Makin busuk, makin besar luka tersebut. Fa'ayyul maddatain, maka mana-mana unsur yang dua itu, al-iman wal nifaq, ghalabat al-ukhra, mengatasi atas yang lain, ghalabat alaihi, maka dia akan menguasainya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menenangkan pembahagian hati, dan hati yang disebut yang pertama tadi qalbun ajrad menjadi tujuan dan tugas setiap muslim mencapai peringkat hati seperti itu. Hati yang betul-betul bersih dan jernih daripada sifat nifaq. Tak ada dalam hati itu sifat nifaq. Apa makna sifat nifaq? Al-kadhib, adam sidq, sifat dusta, tidak jujur. Apa makna adam sidq? Makna adam sidq mendahulukan hawa nafsu, sentiasa kalah kepada nafsu, sentiasa mengalah kepada nafsu. Jadi hati yang lemah macam ini, tetapi di dalamnya ada iman, dia berlawan dua-dua. Sekiranya iman itu kuat dengan sebab apa? Ibadatnya, amal solehnya, zikrullahnya, khidmatnya, jihadnya yang ikhlas menyebabkan hati menjadi kuat dan imannya semakin kuat dan mengalahkan sifat nifaq, sehingga akhirnya menguasai hati tersebut dengan penguasaan iman. Tapi sebaliknya, kalau tak ada ibadah, tak ada zikrullah, tak ada amal soleh, tak ada pengorbanan, tidak ada, dia panggil kita panggil memberi hutang kepada Allah. Kita berjuang menegakkan Islam ini, berhutang pada Allah Ta'ala. Maka Allah akan membayar hutang itu dengan bayaran yang sangat besar. Tak ada buat kerja-kerja macam ni, maka akan menyebabkan ketika itu sekiranya dia melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, penyakit nifaq itu menjadi membesar di dalam hati. Akhirnya nampak berjuang Islam, pulangnya macam munafik. Berjuang Islam, maki hamun ulama. Berjuang Islam, benci dengan orang saleh. Nampak orang pakai serban, nak nutak orang sendiri. Berjuang Islam, tetapi mempermainkan syariat Allah. Hadap, kenapa jadi begitu? Kerana hati ini tadi qalbun musaffah, bercampur antara iman dan nifaq, tetapi tidak diasuh dengan asuhan sufiah, ruhiyah. Maka akhirnya hati makin rosak, akhirnya menguasai hati itu. Asalnya iman, akhirnya sifat nifaq. Itu sebab kita tak boleh, kita panggil membiarkan hati kita itu menjadi rosak. Mesti melalui proses tarbiyah yang bertunjangkan tarbiyah ruhi. Mesti. Kalau tidak, maka fenomena yang kita tengok pada hari ini akan berulang. Tengok markas di Melaka, asal orang bagus, cakap baik, akhlak baik. Saya mengajar di markas pasti, markas dan pasti. Tapi setelah meninggalkan parti Islam, masuk parti PAN, dia rampas markas itu. Tak benar ke ahli PAN masuk dalam markas. Saya pun rasa pelik, macam mana orang yang lemah lembut bertukar sifatnya seperti itu, merompak harta parti, menghalang orang yang menjadi ahli parti untuk menggunakan markas. Mengapa